Sayang. Syifa. Adam, ambil gambar. 1, 2. Syifa. Love macam mana love? Alah, comel. Masya Allah. Alah, lah, lah, lah. Syifa, I like your cut, G. Ya Allah, bisa ni. Ya Allah. Dek, adik kat mana dek? Adik gimana sayang? Alah sayang. Ya Allah, obonya budak tu. Restoran apa kat sini? Hai. Zara, il a grandi. Ça doit voir, hein? Zara, il a grandi. Bershka aussi, c'est un nouveau Bershka. Ouais. Chicken. Adik ni gimana ni? Dah? Okey. Yang seronoknya, hari ni hari Ahad exceptionally, shopping mall ni buka sebab ini adalah first weekend summer sale. Tapi tak ada orang, Yahoo, seronoknya nampak. Wayang pun tak ada orang. Tidak ada orang. Jadi tidak bersesak-sesak. Parking senang. Agaknya orang tak, entahlah, sama ada yang dah pergi bercuti untuk summer holiday. So, bahagianya bila macam ni, keadaan macam ni. Betul tak bang? Okey, apa komen anda hari ni, perasaan hari ni keluar ni? Jadi, kami punya wayang ni lagi 45 minit. Bahagialah kalau tak ramai orang ni. Jadi, tengah menunggu turn untuk masuk dekat wayang. Macam Zoro lah Macam Zoro lah. Ni macam Panglima Cheng Ho. Komando Cina. Dia tanya Panglima Cheng Ho tu apa dia?
dites de l'activer, vous leur faites quand même. Comel. Merci. Merci. Itu si Adam dengan bapak dia punya. Tengok beza dia dengan daku punya. Bos mestilah kena besar. Tengok dia tengok bos dia. Di daku letaklah. Comel. Kan? Pardon. Là-bas. Allez, avance. Pegang-pegang orang pula. Bawa pergi orang tatong là-bas. Là. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bersama DJ Shock sendiri anda di channel Light.km. Hari ini nak buat Q&A sedikit. Ini daripada Ida Farha. Ida Farha tanya, "Hai Kak Nur, sedap ke rice stick tu Kak Nur? Siannya Syifa. Kelas Cik Syifa dah boleh panjat." Rice stick tu aku suka sebab dia macam ala-ala kuih tiaw sebenarnya. Memandangkan bukan senang nak dapat kuih tiaw tu, kena pergi Center of Paris, aku malas. Dan lagi yakin dengan yang rice stick ni. So sedap, dia macam kuih tiaw lah, dia macam kuih tiaw. Sedap. You should try the rice stick. Kalau tak tahu kat Malaysia senang nak dapat ke tak. Ini komen daripada Imma Anwar. Rasanya harapnya sebut betul lah. Emmanuar. Imanwa, thank you. That is so nice of you. InsyaAllah, bila ada video tu maknanya adalah video. Kalau tak ada tu, maksudnya daku busy dengan benda-benda yang daku perlu uruskan. Rasanya akan tiba masanya satu hari nanti, daku tidak akan dapat buat video setiap hari, terutamanya di mana anak-anakku akan busy bersekolah. Pembukaan sekolah ini September nanti. Semuanya akan bersekolah. Adam akan start universiti dekat sini, dekat-dekat dengan rumah ni. Ida akan start masuk high school. Sekolah kat sini, dah aku pernah explain dalam vlogku sebelum ni. Umur 11 sampai 15 tahun dipanggil middle school. Middle school, satu sekolah dipanggil college ya. Kat college. Jadi beza dengan kat Malaysia, college adalah macam ala-ala universiti tu kan, college selepas SPM. Kat sini college adalah menengah rendah. Jadi Ida daripada umur 15 sampai di umur nak masuk 18, dia akan bertukar kepada sekolah lain yang dipanggil high school. High school di sini dipanggil lise. Jadi lise tu dia di sekolah yang lain di mana ianya jauh daripada rumah. Nak kata jauh tidaklah. Sebab yang middle school college ni, dia jalan kaki dalam 10 minit dah sampai. Kalau yang lise tu, dia kena naik bas, mengambil masa daripada... Tapi bas senang je. Depan rumah je bus stand kan. Jalan kaki 1 minit dah sampai bus stand tu. Terus sampai ke sekolah, betul-betul depan sekolah. Dalam mengambil masa dalam bila dia kena... Yelah, bas kena berhenti-berhenti kan. So, dia dalam 20 minit dah sampai. So Ida akan tukar sekolah September ini. Jade akan berada di last year of sekolah rendah ya, tahun terakhir untuk Jade sekolah rendah. Lepas tu Cik Syifa pula akan masuk tahun pertama tadika. Kat sini tadika ada 3 fasa ya tadika. Umur 3, 4, 5. Umur 3 tahun tu dia macam 3 hingga 4 tahun. Lepas tu 4 hingga 5 tahun. 5 hingga 6 tahun macam tu. So ada 3 fasa sekolah tadika ni. Yang first
first year-nya adalah umur 3 hingga 4 tahunnya. Ianya dipanggil small section. So Syifa akan masuk dalam small section. Untuk pengetahuan you all, Syifa akan masuk sekolah public, sekolah biasa, bukan sekolah khas. Kami seboleh-bolehnya nak bagi dia lebih banyak bercampur dengan budak-budak biasa supaya tumbesaran dia seiring dan progress dia lagi bagus bila dia bercampur dengan budak-budak biasa, dia belajar daripada budak-budak biasa. In future kita tak tahu, tapi for now tiada keperluan untuk masuk sekolah khas sebab budak-budak besar macam dia semuanya sama, tidak ada masalah. Ada yang sama juga tak boleh bercakap. Mungkin motor skill atau sensory Syifa ni ada kelewatan di dalam sesetengah benda, tapi in general dia okey, jadi dia tak ada masalah setakat tadika untuk pergi sekolah public. Itu adalah untuk anak Syifa. So first year adalah small section. Second year adalah middle section. Middle section adalah 4 hingga 5 tahun. Dan last kali adalah big section. Grand section dia panggil. Big section adalah untuk umur 5 hingga 6 tahun. Selepas habis 3 tahun tadika. Ini ia adalah public school ya. Kat sini memang tadika adalah public school. Bukan macam kat Malaysia. Mungkin ada tapi tidak banyak. Kebanyakannya adalah private yang you all kena bayar tadika, taska semua kan. Kalau kat sini tidak. Sekolah di France adalah almost free. Jadi contohnya sekolah tadika rendah, menengah pun tak ada apa bayaran, tiada bayaran tahunan, tiada. Kecuali kalau university ada bayaran tahunan. Tapi itu pun tidak banyak ya. Jadi pendidikan di France adalah almost free. Aku tak tahu kenapa aku melalut cerita pasal pendidikan. Oh, komen ini hanyalah suruh aku rehat. Jadi Iman Noah, thank you for your concern. InsyaAllah akak kalau rasa tak larat, tak adalah post. Sebab ada kalanya bila terlampau busy during the day tu, ianya actually amat jarang sekali ya. Sebab kebiasaannya in general daku setiap hari post. Ada hari-hari yang amat boleh dikira dengan jari yang daku tak post. Itu maknanya memang betul-betul busy dan betul-betul penat dengan urusan-urusan yang lain. Sebab buat masa ni, walau busy macam mana pun, aku akan cuba untuk post something. Walaupun bersengkang mata pukul 2 pagi baru tidur. Walaupun bangun seawal 5 pagi untuk buat editing semua. Tapi dah aku cuba usahakan. Jadi bila ada one day dah aku tak buat post tu, maknanya dah aku sudah mati kutuk ataupun dah aku busy. Jadi untuk Iman Anwar, terima kasih. InsyaAllah akak akan jaga kesihatan dan terima kasih for your concern. Semoga Allah merahmatimu. Stay safe. Ini daripada Aunty Luna Bahni. Nak kirimkan kicap ayam dari Sabah, only available in Sabah. Boleh try pakai sebagai alamat ya. Thank you Aunty Luna Bahni. Ramai yang nak kirimkan barang untuk daku kat sini. Daku sangat-sangat hargai. Daku ni sangat segan sebenarnya untuk terima barang orang. Takut orang kata mengambil kesempatan, itu yang tak nak. Jadi amat jarang. Lagipun time COVID ni sangat cerewet ya bahagian custom di Malaysia maupun di sini. Di sini daku tak sure. Dia akan check. Apa lagi laki aku nak ni? Ya? Yeah. Kah? Cuba kah? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ah, tu peux étendre là. Okey, sudah tidak mendapat gangguan. Lepas ni aku tak tahulah siapa lagi nak mengacau aku kan. Jadi, pernah ada family nak hantar kicap tapi custom di Malaysia tahan sampai kena keluarkan balik dah lah mahal kan. So, dia kata tak boleh hantar nanti custom France tak bagi, bla 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 bla. Don't know whether it's true or not. So, in the end aku kicap tidak ada stok. Jadi, buat sahabatku Aunty Luna ni tak tahulah akan sampai ke, akan jadi masalah ke. Orang kalau nak bagi, ya, kecil tapak tangan, dulang aku tadahkan kalau orang nak bagi barang. Sebab dah 2 tahun tak balik Malaysia kan. Banyak stok-stok yang dah habis, terutamanya kicap, cili sos semua. Ini daripada NM. Kalau Kak Nur punya workstation ada kerusi sandar yang best, mesti seronok buat kerja. Sebenarnya workstation daku yang kat belakang ni, daku bukan 24 hours sentiasa kat situ ya. Sebab daku ni seorang emak yang mempunyai anak 4 orang yang majority of the time mereka ada di rumah. Termasuklah lakiku. Jadi orang yang bekerja macam daku ni ya, orang yang berkarya ni,
dan menjadi seorang mak dan ada anak kecil. Daku tidak boleh selamanya depan tu. Daku akan berada di sini hanya untuk transfer video dan data-data daripada kamera atau daripada handphone ke external hard disk. Bila nak clearkan, buat editing sedikit saja. Untuk buat editing di Mac. Mac ada dalam bilik ini hanyalah untuk update apa-apa yang patut di YouTube channelku dan juga buat Q&A ataupun video dekat kawasan sini. Jadi bukan aku sentiasa ada kat sini, jadi tak perlu kerusi sandar tu kan jadi macam buaya kokonyangan pula tu duduk kat kursi yang besar-besar, kursi besar-besar tu budak tu Si Adam tu ada kat belakang tu, dia lah pakai kursi besar tu. Mak pakai kursi kecil yo. Ini daripada Sikin Ibrahim. Sikin Ibrahim kata, thank you Kak Nur letak translation, subtitle French words, senang sikit nak sebut. Okey, Daku tidak sentiasa dapat meletakkan translation. Daku cuba sedaya upaya, tapi ada kalanya bila Daku buat video tu secara spontan, Daku terlupa nak explain. Tapi Daku akan cuba buat petit à petit. Petit à petit tu maksudnya sikit-sikit. Petit à petit, perkataan dalam bahasa French untuk anda belajar dan mungkin anda juga boleh berbahasa berbicara dalam bahasa French, who knows. Jadi buat Sikin Ibrahim, you are mostly welcome my dear. Avec plaisir. Avec plaisir maksudnya my pleasure. Ini daripada SHD. Kuali silver tu macam mana? Aduh, orang Malaysia tak tahu kuali silver tu macam mana. Kuali silver tu macam ini. Ini adalah kuali idamanku sebab rumah makcik-makcikku mesti ada kuali ni. Bila kawan-kawan Instagram ke Instagram ke Facebook ke mesti ada kuali macam ni. Kenalan-kenalanku mesti ada kuali macam ni. So ini adalah kuali ada telinga yang Daku nak. Bukan kuali dia bukan macam mak-makku dulu ya yang hitam berkerak-kerak tu. I don't want that one. I want yang kuali silver tu macam ni. Ini komen daripada Syahreza Jabbar. Kalau bos mesti sokong pasukan France kan? Ya, of course kalau ada match perlawanan yang membabitkan France, of course lah dia akan sokong France. Dia tak akan sokong negara lain. Tapi bila France dah kalah, of course dia akan sokong negara lain lah. Tapi dia tengok ke bola kalau France dah kalah? Bapak kau tengok tak bola kalau France dah tak ada? Dia gegar tak? Dia masih tengok kalau France, walaupun France dah kalah, dia masih tengok tapi tidak semeriah masa France main lah. So jawab pada soalan pada Syahreza tu, ya dia sokong France lah kalau France masih dalam piala lagi, tapi sekarang France sudah out, so dia sokong tak tahu dia sokong negara mana tak ada sokong mana-mana kot, tengok gitu-gitu je kot. Unless bila dah sampai final, then dia akan pilih lah mana satu yang dia nak. And sekarang ni dia tak ada berapa ada choice sangat. Dan aku pun tak tahu sebenarnya dia minat mana. Aku pun tak tahu. Aku pun tak ambil tahu. Adam, dia sokong pasukan mana? Adam, orang tanya. Mama tanya. Sekarang ni, bila France dah kalah. Sama. Jawapan dia tak tahu. Jadi Syahreza jawapan kepada Adam, dia tak tahu. Dia dulu kan, dia main bola selama 4 tahun tak silapnya. Dia masuk kelab tau. Ada kelab. Lepas sekolah tu dia masuk kelab. Bapak dia hantar, pergi dengan ada perlawanan hantar ke sana sini, budak ni. Selama 4 tahun. Lepas tu masa kecil selalu main bola kat belakang rumah ni dengan praktis dengan bapak dia. Bila dia dah berhenti umur 15 tahun, dia berhenti kelab tu, terus jadi kaki bangku. Tak tahu main bola dah aku rasa budak tu. Kata mak dia tipu. So, pelik. Daripada dia aktif bola, sekarang dia tak tahu apa-apa pasal bola. Agak-agak pelik lah. Pelik kan? Tu connais pas? On dirait kamu tak minat. Tak ambil tahu. Ini daripada Sami Sam. Sami Sam kata bilalah. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, Quoi? Itulah payahnya bila dah aku buat kerja kat bawah ni. Bila buat kerja kat bawah ni, ada every 5 minutes. no, every 1 minute. Ça fait peur. Ça fait peur, lui, hein?
Bah non, on attend toujours que tu installes l'ordi de ta sœur. Au lieu de Elle a jouer. viré son bordel Au lieu de rien au lieu de, Ah oui, de c'est ça, son ouais, téléphone. là. Itu yang susahnya bila buat video di bawah ni, bila berdekatan dengan suamiku, dia akan selalu datang mengacau. Jadi sebab tu dah aku bila buat video ni, dah aku akan pergi jauh-jauh, iaitu di dalam bilik anak-anakku yang tak ada orang akan datang kan during the day. Ni bila dah aku kat sini juga masalahnya ada je yang datang. Ana Syifa tak mengacau, bapak dia pula mengacau. Okey, ini daripada Sammy Sam kata bila Kak Nur nak beli kuali baru di sana lagi murah sebab wang euro lebih tinggi daripada beli Tefal di Malaysia sangat mahal. Bila you all cakap murahnya barang-barang kat sana berbanding dengan Malaysia murahnya, sebenarnya macam nak cakap harga barang di sini berpatutan dengan gaji. Contohnya kat sini gaji contohnya kalau kita baru bekerja itu kalau orang ada master, bila baru bekerja tu itu mungkin dah aku silap tapi apa yang orang beritahu daku, kalau in general, kalau you ada master, you baru habis master, in general you boleh dapat per bulan bekerja 2,300 euro kalau ada master. Sebab ada yang dah kerja, yang berumur, kerja bertahun-tahun tapi gaji baru 1,700 euro. Jadi bayangkan 1,700 euro itu kita ada anak, berapa harga barang tu memang sesuai lah dengan gaji 1,700 euro. Dia bukan macam kat Malaysia yang berangka-angka bila dah kerja beberapa tahun tu in general orang punya gaji, maybe I'm wrong kalau yang stable tu mungkin gaji kalau yang dah bertahun-tahun tu. Contohnya macam kita orang anak, kalau lah kat Malaysia orang anak 4 orang, umur macam daku ni, maybe kerja kat sana gajinya sudah probably laki bini mungkin dah probably 15,000 lah, at least 15,000 atau 20,000. Jadi sesuai lah dengan gaji tu dengan harga barang di sana. Atau kat sini gaji laki bini aku tak kata gaji daku, itu aku tak nak disclose So kalau kat sini mungkin couple gaji laki bini atau mungkin dalam paling banyak pun contohnya lah mungkin in general average mungkin dalam 3,000 euro. Bayangkan 3,000 euro tu dengan anak 4 orang yang dengan harga barang tu, so memang sesuai lah berbanding dengan kalau kat Malaysia gaji laki bini dalam 15,000, harga anak untuk anak 4 orang 15,000 3,000. Banyak beza dia kan. Jadi memang sesuai lah harga tu, barang-barang tu kat sini dengan gaji kat sini. Nak kata murah sangat tu tidak, pada kami biasa-biasa saja, bersesuaian dengan gaji dekat sini. Okey, dah aku nak explain pasal MCO di France ni, sebab orang kata seronoknya kat sana dah boleh jalan-jalan. Okey, nampak tu Shekshi tak dia? Dia pakai baju baru. Hari ni dia pergi shopping dengan Kak Ida. Masa kita orang pergi tengok wayang, Kak Ida jaga dia dengan Jade, bawa dia jalan-jalan, bawa dia pergi shopping. Tengoklah Shekshi tak? Perut boncet. Jadi, orang kata seronoknya kat sana, seronoknya dekat France boleh berjalan-jalan, atau di Malaysia kena berkurung dah sebulan. Untuk pengetahuan anda, kami sudah puas berkurung di dalam rumah. Kami berkurung lebih lama daripada Malaysia buat masa ni, sebab tak tahu Malaysia berapa lama kan. Dikala kami berkurung dengan lamanya dalam rumah, nak keluar kena bersurat, lepas tu tak boleh lebih daripada 10 kilometer, lepas tu tak boleh rentas daerah. Beberapa bulan Jadi ini saya beritahu anda sumber daripada website dekat sini Kami memulakan pertama sekali MCO pada 17 Mac, first MCO di France. Semua sekolah tutup, budak-budak memang tak sekolah, study online buat Ida. Ada masa tu ada sekolah rasanya sebab dia dekat sekolah dekat Paris tu dia ada masa tu. Macam Ida dan Jade belajar daripada rumah online sahaja. Tapi in 2020, no, Adam pun tak ada sekolah. Masa tu dia masih lagi high school. Semua sekali anak-anak aku tak sekolah. Itu adalah masa first MCO, iaitu 17 Mac. Kemudian pada 11 Mei, tamatnya MCO yang pertama itu secara berperingkat Dia buat secara berperingkat. Kemudian pada 30 Oktober kes bertambah, jadi dimulakan kembali MCO, akan tetapi sekolah semua dibuka kecuali student yang peringkat universiti ke atas belajar online sahaja. Itu adalah pada 30 Oktober 2020. Pada 15 Disember tamatnya
MCO yang kedua itu secara berperingkat. Kedai-kedai non-essential pun boleh dibuka kembali, atau sebelum ni kedai-kedai non-essential tidak boleh dibuka. Pada 16 Januari 2021 diperkenalkan curfew, di mana pukul 6 petang sudah tidak boleh keluar rumah untuk mengelakkan orang daripada berkumpul dan berparti-parti begitu ya. Itu adalah pada 16 Januari. Kemudian pada 3 April MCO yang ketiga, tapi dia lebih light daripada MCO sebelum ni, dan sekolah masih lagi dibuka, cuma keluar kena ada surat dan tidak boleh lebih daripada 10 km. Itu adalah pada 3 April. Kemudiannya pada 29 April berakhirnya MCO secara berperingkat, secara 4 peringkat, in between 19 Mei sehingga 30 Jun. Maknanya MCO ditamatkan secara berperingkat, bukan sekaligus tapi berperingkat mengikut daerah di mana kes tinggi, kes rendah, macam itulah. So jadi sekarang ni kami sudah tiada MCO lagi. Rasanya curfew tak boleh keluar, tak tahu pukul 11 malam dah tak boleh keluar, something like that. Maknanya kelab-kelab malam dah kelab malam I don't think dia boleh buka I'm not sure. Tapi restoran semuanya boleh dah buka seperti biasa. Kedai-kedai, mall dah dibuka seperti biasa. Jadi anda bayangkan kami tidak boleh pergi shopping daripada beberapa bulan jugalah, lebih lama daripada you all. Rasanya lebih daripada 2 bulan kot, sebab rasa hari tu macam lama sangat tutup. Kedai-kedai tutup, kedai baju tutup, kedai semua tutup lah. Yang buka hanyalah kedai-kedai supermarket saja boleh dibuka. So you all bayangkan kita orang punya lama lebih daripada, aku tak tahulah berapa bulan kalau diikutkan, aku tak tahu berapa bulan. Rasanya baru awal Jun hari tu habis kedai mall semua buka balik selepas beberapa bulan selepas beberapa bulan so you all ingat kat sini, you all macam nak cakap bukanlah daku bukannya sokong kerajaan ke, sebab aku I don't know what's going on in Malaysia punya politik kan. Jadi result tu it doesn't come immediately. I don't know how it goes in Malaysia. Macam mana cara nak benteras COVID ni. Kat sini sebenarnya bukan strict mana pun. I was expecting lepas end of MCO hari tu, kes bertambah-tambah teruk. Sebab tak ada social distancing. Orang pergi restoran bercampur-campur, tak ada social distancing lah. Lepas tu melepak-lepak, dekat-dekat macam tu semua. So I was expecting kes naik. Tapi surprisingly kes turun. I don't know sebab vaksin half juta penduduk kat sini. Janganlah sayang. Tak tahulah sebab half penduduk kat sini dah vaksin, adakah disebab itu dan kurangnya orang sakit. Lepas tu ICU pun dah berkurangan, dah tak adalah penuh macam dulu. Wallahualam, dah aku tak tahu. So berbalik kepada cerita, kita orang sekeluarga belum lagi vaksin sebab kita orang hari tu pernah positif, kena tunggu 3 bulan. Jadi sekarang ni kita orang dah boleh vaksin, cuma suamiku busy dengan something. Lepas tu dia akan outstation besok, tapi sekejap je dengan si Adam. Jadi kena tunggu, dia tak nak vaksin. Boleh dapat sebenarnya hari Jumaat lepas, tapi dia kata tak nak sebab dia nak kena drive jauh. Dia takut ada efek vaksin tu yang memudaratkan dia untuk drive. Jadinya tundalah vaksin tu. Sini vaksin tak ada problem Kita contohnya kalau hari ni dah aku daftar, esok dah boleh ada tempat-tempat yang boleh pergi vaksin. Dan di setiap bandar akan ada pusat-pusat vaksin dia. At least dalam satu bandar tu mungkin ada at least 2 pusat untuk vaksin. Jadi kalau bandar anda penuh, anda boleh pergi ke bandar bersebelahan. So ianya tidak jadi masalah, tidak perlu queue. Sekarang ni dah tidak ada priority dah. Semua orang boleh divaksin. Sama ada anda nak atau tidak. Sebab ada orang-orang putih yang tidak mahu divaksin kerana mereka tidak sure akan kebagusan atau keaktif macam mana, ke-efficient dia. Bukan tak nak cakap. Dia tidak keberkesanan vaksin itu mereka tak sure. Okay? Jadi tidak semua orang putih mahu divaksin buat masa ni. Ada yang tidak mahu. Itu terpulang pada diri sendiri. Kalau rasa tak pergi travel keluar France, tak nak vaksin, it's okay. Tapi orang yang nak keluar daripada France, ada negara-negara yang hanya terima orang-orang yang sudah vaksin saja.
Okey, Syifa nak beri ucapan sepatah dua kata. Syifa nak cakap apa, Syifa? Cakaplah. Cakaplah macam mana? Cakaplah, cakap. Pal. Dia nampak handphone ni. Cepat, cakap. Tu. Halo? Pal lah. Tak nak pula cakap. Cepatlah cakap. Okey. Nak cakap. Okey. Sini, cepat. Cepat. Tak nak pula. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.